Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Ma ba'. Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Syukur kepada Allah Ta'ala, kita ada kesempatan masa yang kita gunakan untuk rehat, kita gunakan untuk ilmu, gunakan untuk redha Allah, gunakan untuk mencari rahmat dan kasih sayang, cinta Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ini jalan untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Allah. Yang lebih utama, kita mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, kerana kita mendengar nasihatnya, kalamnya, sunnahnya, beramal dengan sunnahnya, insya-Allah akan mendapat pahala mati syahid di sisi Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu, kita zaman-zaman penghujung akhir ni, kita kena banyakkan hidupkan sunnah Nabi. Antaranya adalah menghidupkan majlis ilmu, majlis zikir, majlis berkumpul untuk Quran dan sebagainya. Semua ni adalah jalan yang kita lurus, jalan lurus menuju ke syurga. Kerana Nabi sebut dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang jalan di satu jalan menuju untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah permudahkan dia jalan ke syurga, senang. Kata contoh, sebagian orang saleh penceramah sebut contoh yang mudah. Kita naik kenderaan, kita kena tahu arah tuju nak pergi mana, dan jalan tu yang betul, jangan salah simpang. Dan kalau kita nak kenderaan kita dah lemah, minyak dah habis, kita berhenti di tempat yang betul untuk isi minyak. Jadi itulah majlis-majlis ilmu. Kita dalam nak jalan ni, kadang-kadang kita lemah, kita rasa malas, rasa kena charge balik, isi balik minyak kita dengan hadir majlis ilmu, supaya kita jadi bertenaga kuat untuk teruskan perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita harapkan. Walaupun kadang-kadang orang rasa orang yang malas nak datang majlis ilmu, dia buat alasan, kata alah, cerita sama aja, cerita syurga, cerita neraka, pahala, dosa, itulah juga. Itu alasan orang yang malas. Kalau macam tu, dia naik kereta tadi, buat apa nak berhenti stesen ni, tak payahlah, minyak habis-habis je lah, kan? Berhenti stesen sama stesen yang lain, kan? Tapi dia berhenti juga, dia makan juga, dia teruskan untuk isi tenaga. Begitulah iman kita ni perlu pada tenaga, perlu pada pengisian power-power, kekuatan-kekuatan untuk terus perjalanan hidup. Iman kita akan yazid wa yanqus, naik dan akan turun. Bila turun tu tak isi dengan power, tak naik dah, dia akan turun terus negatif lah. Maka kita kena isi kekuatan untuk terus membina kekuatan iman. Maka majlis ilmu lah majlis untuk kita bina kekuatan iman, untuk terus perjalanan hidup kita di dunia, mencapai sasaran kita di akhirat, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana daripada majlis ilmu, bukan takat dapat ilmu, Allah ampun dosa. Dosa ni yang jadi beban kita ni, berat nak jalan ni, susah sangat nak buat ibadah pasal dosa. Ampun dosa. Dan Allah permudahkan kita untuk kepada jalan syurga Allah Ta'ala. Cin, mudah, senang. Dan dijauhkan kita daripada jalan-jalan yang tersasar, sesat, terlibat dengan syirik, terlibat dengan benda dosa, terlibat dan sebagainya. Ala kulli hal, tahniah pada semua. Walaupun ramai yang tahajud malam tadi, kan, tahajud bola malam tadi, final, tapi kita dapat juga datang kerja, datang juga dapat ilmu. Ala kulli hal, kita tengok tajuk yang kita bicarakan daripada kitab Adabul Mufrad, karangan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lebih dikenali dengan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Mudahan Allah tinggikan darajatnya dalam syurga Firdaus Al-A'la bersama para Nabi, Siddiqin, Asyuhada dan As-Salihin. Dan kita mengharapkan syafaatnya, syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tajuk yang ke-19, bab birrul walidain ba'da mautihima. Ini sangat utama, penting dalam kehidupan kita. Menyatakan bakti, cara kita berbakti pada kedua bapa setelah kewafatan ataupun kematian mereka berdua. Jadi ada orang kadang-kadang dia fikir mak dia, ayah dia nak mati, tak ada apa-apa dah lah, kan, hati habis kan. Masih ada tanggungjawab kita yang hidup si anak ni untuk buat baik pada dia orang. Wajib, benda ni benda wajib untuk dapat kelebihan dan ganjaran untuk diri kita sendiri dan juga sampai pada ibu bapa. Hadis yang diriwayatkan daripada, kita ambil nama sahabat Nabi, annahu qala kunna Abu Usaid pernah menceritakan pada satu kaum. Dia cerita kepada kaum, maksudnya anak murid dia lah. Dia sahabat, anak muridnya tabi'in. Dia cerita tentang apa yang dia dengar Nabi sebut. Qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka salah seorang lelaki tanya Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautima abarruhuma? Adakah masih ada tanggungjawab berbakti kepada kedua bapakku setelah kematian mereka berdua? Aku nak buat bakti pada mereka. Ada tanggungjawab tak? Ada kewajiban tak? Wajib tak? Ataupun dah habis putus dah, tak ada apa-apa dah? Maka apa jawab Nabi? Naam, ya ada. Khisalun arba', iaitu 4 perkara utama, penting. Nabi sebut 4. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Yang tu kita gabung jadi 2, iaitu doa dan istighfar untuk arwah mak ayah kita. Apa doa beza ke doa istighfar? Ya, istighfar ni lebih khusus, minta ampun dosa dari bapa. Ya Allah, ampun dosa dari bapa aku. Doa, rahmati mereka ya Allah, tempatlah mereka dalam syurga firdaus, jauhilah mereka daripada azab. Ini doa umum. Maksud doa lain pada istighfar. Istighfar itu khusus. Sebab tu sekurang-kurang kita doa adalah Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampun dosaku, dosa bapa aku. Kalau boleh kita cari peluang yang paling mustajab untuk letak doa ni. Bila? Antaranya anjuran para ulama fiqh dalam sembahyang, iaitu bila? Lepas waladdallin sebelum amin. Celah tu kan pendek masa kan? Waladdallin amin. Celah tu sebelum amin tu. Jadi kita guna Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampun dosaku, dosa bapa aku. Pasal apa? Bila kita doa, satu keampunan kita yang pasti, doa si anak untuk ibu bapa, Allah terima untuk ibu bapa. Itu sudah pasti. Dan doa untuk kita pun masuk sekali diterima. Dan antara waladdallin dan amin, kenapa celah tu kita masukkan doa singkat ni? Kerana amin tu disertakan dengan amin malaikat. Lah hadis Nabi. Amin imam adalah sama serentak dengan amin malaikat. Maka amin malaikat satu doa, ya Allah terimalah doa. Amin tu makna apa? Ya Allah, mustajablah doa. Jadi kalau malaikat doa mustajab, takkan yang kita punya tadi tak masuk sekali, serentak. Sebab dalam Fatihah kita ada doa kan, ihdinas sirat, lepas tu waladdallin, bukan jalan sesat, ampunlah dosa bapa aku, masuk sekali, selit sekali, diaminkan oleh para malaikat, diterima oleh Allah Ta'ala. Maka nak doa panjang-panjang tak dan, sebab pendek. Masuk Rabbighfirli wa liwalidayya. Sama ada kita yang jadi imam, kita baca Fatihah tu waladdallin, berhenti sekejap, Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Ataupun kita jadi makmum, celah imam nak amin tu, masukkan doa tu, yang sangat mustajab. Jadi jangan, dan sehingga seorang ulama di Mesir, dia tanya muridnya, engkau doa untuk mak ayah engkau berapa kali sehari? Dia kata 5 kali lah, sembahyang 5 waktu, doa masuk sekali. 5 waktu je tak cukup, dia kata. Belum cukup. Agak-agak mak engkau masa kecil dulu sebut nama engkau, ingat nama engkau berapa kali sehari? Takkan 5 kali je. Setiap waktu bangun tengah malam pun terjaga kerana anak, kan? Tanyalah ibu-ibu belakang, anak kecil jaga, ngantuk ni, baru tengok bola tadi, baru nak tidur pukul 3, pukul 2, anak menangis, bangun buat susu, bangun kerana anak. Ingat kan? Bukan waktu semayang je dia ingat. Dia ingat anak dia
mungkin sehari entah 10, 50 kali ke, 100 kali ke, takkan kau 5 kali kan doa dia. Maka kau boleh setiap doa kita, semayang sunat, semayang apa, tak semayang pun kita doakan juga dan sebagainya. Jadilah anak yang berbakti dengan doa. Kerana bila kita banyak mendoakan ibu bapa, kita ni automatik masuk dalam anak yang saleh. Ya, waladin, dalam hadis Nabi 3 inqata' min Adam, terputus anak Adam bila mati kecuali 3 kan. Salah satunya anak soleh yang mendoakan. Ciri anak soleh, dia doa untuk mak ayah dia. Kalau tak pernah doa, dia semayang bagus, semua buat puasa sunat segalanya, tapi sekali sekala je doa mak ayah. Sehari mungkin sekali, 2 kali, 5 kali, masih tak cukup kesalehannya kan, tak lulus kesalehannya. Kita masuk doa tu sentiasa. Lagilah kalau mak ayah ni, cerita mak ayah telah meninggal, yang hidup kita dengan berbakti. Okey, itu yang pertama, doa dan istighfar untuk mereka berdua. Wa infadhu ahdihima, tunai janji mereka berdua. Mungkin masa hidup dulu dia pernah sebut, aku contohlah kan, aku kalau dapat duit pencen ayah hang lah kan, orang Kedah kot ni kan, ayah hang dapat pencen ayah hang, aku nak sponsor dia pergi umrah lah. Tu jiran kita tu, Pak Cik Pak Long tu, contoh dia pernah sebut lah macam tu, kita teringat. Tu janji dia. Dia meninggal tak sempat dapat duit, tak sempat nak sponsor, kita tunaikan, kita teruskan apa yang dia nak. Ini salah satu bakti kita. Kalau selagi mana perkara tersebut perkara yang halal, yang tak mendatangkan murka Allah. Kalau dia pernah sebut benda murka, yang tu awal-awal kita tolak, jangan buat. Contoh dia kata, aku kalau duit nak buat lah pesta ke apa ke sebagainya, benda yang unsur maksiat, kita ada duit macam mana pun jangan buat. Kalau kita buat, kita menderhaka dia. Walaupun dia minta, ya, dia minta dengan nafsu. Sekarang dia masuk kubur tak ada nafsu dah, dia pun tak nak dah benda tu. Minta dulu kerana ada syaitan. Sekarang masuk kubur, dia tak ada syaitan nak pengaruh dia dah, dia dalam kubur dah, dia pun tak nak benda tu. Kita jangan buat. Kalau buat, derhaka kalau benda maksiat. Wa infadhu ahdihima, dan yang ketiga, ikramu sadiqihima, muliakan sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, kawan-kawan yang baik. Kawan yang kaki masjid sekali dengan dia, pergi mana kuliah dengan dia kan, ataupun rajinlah dia dulu dapat apa, bawa lah hadiah, bagi makan ke Pak Long sana yang sakit dan sebagainya. Orang rapat dengan dia, kita pun nampak, dia rapat Pak Long ni, Pak Ngah tu dan sebagainya. Kita pergi sekali sekala, kita hubung balik. Muliakan, cara mulia, bagilah hadiah, datang dengan merendah hati, merendah diri. Ni anak Pak Ngah ni ingat lagi tak? Anak Pak Ngaman ni contoh kan, ingat tak? Ingat ya. Inilah hadiah sikit lah, buah tangan. Alhamdulillah, kita baik balik sampai kubur, sampai berita tu sampai kubur. Gembira dia, bakti pada dia. Jangan buat tak peduli. Kadang-kadang kita risih, Pak Haji ni rajin dengan ayah aku, malas nak tegur terus. Ini derhaka pada ayah kita. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Khattab. Satu ketika dia zaman dia ulama lah, dia masa zaman Nabi, dia masih kanak-kanak, budak-budak, umur remaja Nabi wafat. Jadi sempat dengan Nabi tu lebih kurang umur dia 10 tahun gitulah, lebih kurang 10-11 tahun Nabi wafat. Jadi bila zaman, maksudnya dia hidup panjang, di satu ketika dia jadi alim ulama, disanjung tinggi. Maka ketika tu dia naik keldai dia, nak pergi satu tempat, nak bergegas cepat pergi satu tempat. Tiba-tiba nampak seorang lelaki duduk kat batu tepi jalan, orang kulit hitam, budak-budak duduk comok macam orang tak peduli lah dengan cara dia tu, macam nampak kemiskinan, susah dan sebagainya. Tapi Abdullah bin Umar berhenti dekat dia, turun daripada kuda, dia ambil serban dia, hadiah nak ambil, buka, dia orang jubah ada 3 helai, buka jubah nak ambil, bagi serban, bagi duit, uncang semua bagi, tinggal dia selai sepinggang, naik tumpang kuda orang lain jalan. Orang pun heran, wahai Sayyidina Abdullah, kenapa ni, siapa dia tu bagi ke semua? Kalau orang miskinnya tu takat bagi duit RM10, RM50, selesai lah, cukup dah tu. Ni sampai bagi serban, bagi jubah, bagi kuda, bagi keldai, semua bagi. Dia tumpang kuda yang lain. Maka Abdullah bin Umar kata, kamu tak kenal dia siapa? Dia punya ayah, ayah dia dulu kawan rapat dengan ayahku. Macam tu. Bukan sekadar
kawan ayah, anak pada kawan ayah tu dia tetap mengikram, memuliakan, menghormati. Dia ni, dia punya bapa kawan ayahku, rapat dengan ayahku. Maka begitulah contoh yang hebat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berbakti pada ayah dia arwah adalah Sayyidina Umar. Bakti dengan kawan-kawan anak pada kawan ayah dia pun dia tetap berbakti sampai macam tu sekali. Dan yang keempat apa dia? Menyambung hubungan kekeluargaan, silaturahim, yang tidak kalian dapat melainkan melalui mak ayah tu. Kan, contohnya mak saudara kita, kakak dia, adik ayah kita, mak kita, kan. Jadi tu silaturahim dia, kita juga kena hubung. Dia punya anak saudara, sepupu kita lah, kan. Kita yang kadang tak peduli pun sepupu, tapi fikir, ni anak saudara pada ayah ni, kita ingat ayah kita, pergi hubung balik sekali-sekala lah, ziarah, datang, tanya khabar dan sebagainya. Jangan putus diam terus saja. Jadi itu penting, terutama kita, ialah raya-raya selalunya kita balik kampung, kan. Balik kampung tu kadang satu rumah aja, janganlah pergilah tengok sana sini. Kalau mak ayah kita masih hidup, kita cari, mak nak pergi rumah siapa ni. Kadang-kadang orang tua ada nak pergi tapi tak mau nak cakap, segan. Dia tahu dah kalau cakap anak bantah, tak mau pergi. Dia kecil hati, tak nak. Pergi lah, tak nak. Pujuk nak pergi, jom ni kereta baru beli ni. Contoh kereta baru beli, jomlah bawa pergi ni. Semangat sikit, pergi rumah Pak Long lah, kita cam ni Pak Long ni, Mak Long ni, kita cam. Sampai satu hari dia orang dah tak ada, sekali-sekala kita juga berbaik dengan dia orang, Masya Allah. Jadi itu cara kita berbakti. Tapi kata ulama, bukan hanya sekadar 4 item tu sahaja, banyak lagi lah. Tapi ini poin yang sangat utama, penting. Doa, istighfar dan sebagainya, kita doakan untuk mereka. Lagi hubung silaturahim, tunai janji dan sebagainya. Salah satu daripada benda yang lain daripada 4 tu, antaranya kebajikan. Kita sedekah, taruh nama dia orang. Mana bukti? Ada dalam hadis lain, tak disebut dalam 4 perkara ni, ada hadis lain, iaitu disebutkan satu ketika seorang anak datang, seorang budak lah datang, masuk remaja dah, dia datang, ya Rasulullah, ibuku dah meninggal. Ibuku ni harta banyak, dia berangan lah dulu ni, dia berangan kalau ada duit nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, tapi tak sempat, dia meninggal. Boleh tak aku nak buat harta tu jadi warisan pada anak? Aku nak buat teruskan. Nabi kata teruskan, buat apa untuk dia. Maksud buat kebajikan atas nama dia orang. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita sedekah, contoh sedekah kuliah ni, tabung kuliah jalan ke, wakaf ke, mana ke, kadang-kadang kita sedekah gitu, ya, untung pahala tetap dapat, tapi kita rugi juga. Sebab patut pahala lagi besar, tapi kita dapat skop yang kecil je. Pasal apa? Kalau kita niat untuk mak ayah, sedekah, wakaf, untuk niat lintas niat je untuk mak aku, ayah aku arwah. Walaupun bab sedekah kita boleh niat je untuk mak ayah yang masih hidup pun, mak ayah arwah contohnya, pahala tetap sampai pada dia orang, sampai pada kita. Kita tak rugi pun. Kalau kita sedekah gitu tak niat untuk dia orang, dapat kat kita. Kalau kita niat kat dia orang dapat, kita dapat dua pihak, lagi besar. Dan kita juga dapat pahala kerana berbakti, tambah lagi kerana bakti pada mak ayah. Jadi rugi sangat kita sedekah masuk tabung Jumaat, kan, lalu depan tu kita boh lah RM50, RM10 contohnya, RM4, kita masuk itu, tak ada niat ni Allah sampaikan pahala pada mak ayah aku, arwah. Tak arwah pun boleh juga buat sedekah, kan, taruh nama dia orang, tak rugi kita pun, menguntungkan lagi pula. Itu sedekah. Dan banyak lagi lah. Menghubung orang yang tadi, menghubung kawan-kawan dia, terutama orang yang sangat dia sayang, kerana Nabi sebut salah satu cara kita bakti adalah wudda abihi, berhubung dengan orang yang sangat dikasihi oleh mak ayah kita, yang sangat dikasihi oleh mak ayah kita. Dan sebenarnya apa yang mak ayah kita sayang, orang yang mak ayah kita sayang, itu adalah warisan kita. Kita ingat warisan ni harta je, rumah je, tanah je. Bukan tu je. Harta warisan ni bukan hanya sekadar yang kita nak bahagi sama adik-beradik ni, bukan sekadar harta tu sahaja, termasuk kasih sayang mak ayah kita. Itu juga harta warisan. Maksudnya
mak kita hormat sungguh Pak Haji ni, Pak Long tu dan sebagainya, kita kena hubung juga dengan dia orang ni, jangan buat main. Itu harta warisan. Bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk sifat yang perlu diwariskan sampai kepada anak-anak juga kena ambil tahu. Termasuk selain ada harta warisan, hutang warisan, wasiat, kan? Sebelum nak bagi harta pusaka, kena tengok dulu dua benda ni, wasiat dan hutang. Langsai dulu. Dia ada wasiat lah dulu, kalau aku mati nanti kau jangan lupa pergi bagi kat masjid tu, wasiat. Kalau aku mati buat tu buat ni, wasiat. Kalau terlibat duit, potong dulu, bagi tu, selesai dulu wasiat dia. Oh, hutang, dia ada hutang tu, selesai dulu yang tu, baru bagi harta pusaka. Ni kita dah bagi dulu, hutang tak peduli dah. Itu dia punya hutang, dia punya tanggung lah. Weh, ayah kita, mak kita, tak boleh. Ini perbuatan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia pernah diwasiat oleh Zubair bin Awam, ayah dia. Aku amanah ke engkau kena uruskan hutang aku. Dia amanah pada Abdullah bin Zubair, anak sulung. Aku amanah ke engkau, kau kena jaga hutang aku. Dan Abdullah bin Zubair tengok, oh ya Allah, hutang ayah dia banyak. Banyak, hutang banyak, tapi tanah pun banyak. Maka dia pun usaha nak bayar hutang, dia jual lah, lelong tanah tu jual. Maka orang tahu, kata dia jual untuk nak bayar hutang Zubair bin Awam, ayah dia. Orang beli dengan harga yang mahal. Kalau harga 1,000, beli 1,500, bagi mahal lagi. Pembeli-pembeli ni sahabat-sahabat Nabi juga. Maka beli dengan harga yang mahal supaya dia dapat langsai hutang. Dia ingat harta beku ni nak bayar hutang tak cukup pada perhitungan dia, tapi sahabat beli dengan harga yang lebih mahal, sehingga duit dia lebih, harta cair dah lebih lah daripada hutang. Lebih, dia simpan setahun. Dia bagi tahu pada pewaris semua, aku tak nak bagi lagi, aku nak simpan harta ni, takut bulan depan, tahun depan, musim haji nanti aku nak isytiharkan, kalau siapa-siapa yang ada hutang dengan Zubair bin Awam, ayah aku, kan, boleh guna duit tu. Kalau dah bagi, nak guna tak ada dah. Dia simpan dulu setahun, sampai musim haji dia isytiharkan di Arafah. Siapa kenal Zubair bin Awam, siapa yang ada hutang dengan dia, tolong tuntut sekarang. Sampai orang kata dah tak ada dah, kami halal lah yang lain-lainnya. Yang banyak-banyak tu dah bayar dah, yang sikit-sikit tu halal dah, selesai. Barulah selepas tahun dia ambil bagi pada pewaris, adik-adik dia dan sebagainya. Itu amanahnya Sayyidina Abdullah bin Zubair dalam menguruskan harta warisan si bapa dia. Okey, itu 4 perkara boleh kita ngiang, tuan-tuan, bagi melekat ni 4 benda ni kita cari jalan buat. Doa istighfar insya-Allah anytime boleh buat. Tunaikan janji mak ayah, ingat-ingat kok dia ada kok kena sebut dulu. Dan sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, sekadar bagilah hadiah, buah-buah tangan dan sebagainya. Silaturahim yang menghubung mereka berdua. Seterusnya kita tengok hadis yang ke-36 daripada Abu Bakar bin Asim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, diangkat darajat mayat setelah kematiannya. Lalu dia berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, apakah ini buku ceritan? Tengok buku ceritan, bukan punya aku punya dulu dosa banyak ni. Tengok bola sampai tak payah subuh, ada, tapi tak ada pun dosa tu, kan? Ni buat ni banyak dosa aku dulu, tapi tak ada pun dalam buku ni. Sampai dia orang tanya, macam mana aku boleh dapat macam ni? Ni bukan aku punya ni, salah bin kot. Ingat salah bin. Mereka kata, engkau punya buku cerita ni, kau tengok semua pahala, dosa tak ada. Dia pun tahulah perangai dia dulu, jin tendang lah apa semua ada. Jadi jin neprit pun ada, punya jahat. Malaikat kata, bistighfari wala fayuqalu waladuka istighfara laka. Tahu tak sebab apa? Sebab anak engkau duk istighfar untuk kau. Habis runtuh yang tu, padam yang ni, runtuh yang tu, padam-padam dosa pasal istighfar daripada anak. Jadi satu cerita Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia ni memang terkenal dengan malam tak tidur pada peringkat awal, sehingga Nabi tegur dia, jangan tak tidur langsung, tidur sikit, bangun buat ibadah. Awalnya dia tak tidur langsung, sampai Ummu Darda ni, isteri dia dipanggil Ummu Darda. Ummu tu ibu Darda. Dia terkenal dengan Abu Darda, bapa Darda. Jadi Ummu Darda tanya dia, bila satu malam dengar dia doa satu benda aja, daripada Isyak sampai ke subuh.
Semayang doa, satu doa tu je dia minta, kan? Kalau kita minta minta yang tu lah kan, 2, 3, 4 yang tu lah kan. Tak, dia doa satu je, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau telah mencantikkan fizikalku, cantikkanlah akhlakku ya Allah. Minta akhlak yang baik. Jadi umur dadak tanya, kan, pasal apa engkau doa yang tu je, tak doa kat istighfar, minta ampun dosa? Maka Sayyidina Abu Darda kata, orang mukmin kalau jaga iman baik, akhlaknya baik, maka cukup dah, dia tidur lena pun dapat keampunan Allah. Macam mana boleh tidur pun dapat ampun? Keampunan kita, ampunan dosa kalau iman dia lulus, iman dia cantik, tak terlibat dengan munafik, tak terlibat dengan sesat, tak terlibat dengan syirik, sah imannya, cantik imannya, bersih, maka dia duduk diam pun dapat keampunan Allah, padam dosa dia, Allah angkat darjat dia. Dari mana dapat keampunan? Yang pertama tadilah kerana anak yang soleh doa. Yang kedua, mungkin daripada kawan-kawan kita. Kawan kita kawan dengan imam masjid, doa ya Allah ampun dosa seluruh mukminin mukminat, kan Jumaat doa atas mimbar. Kalau iman kita sah, cantik, maka doa tu sampai kita juga, kita pun dapat. Kalau iman kita kotor, tak cantik, tak bersih, maka doa tu Allah halang, tak sampai. Lagi dari mana doanya? Doa daripada makhluk ni, semua ni makhluk, pokok, binatang, semut, ikan, semuanya. Itu ada hadis Nabi. Binatang makhluk ni akan doa, akan istighfar untuk orang yang buat baik dan mengajak orang kebaikan. Kalau buat baik, mengajak kebaikan, iman tak sah, tak dapat, tak ada pahala apa. Iman sah, buat baik pula, ajak orang buat baik, dapat ikan mendoa istighfar untuk kita. Kita duduk tidur je dapat istighfar. Lagi daripada doa istighfar malaikat, dalam surah Ghafir, boleh rujuk ayat 78 tentang doa malaikat Arash, sentiasa doa untuk keampunan orang beriman. Kalau imannya sah, cantik, jaga iman. Kata Abu Darda, orang mukmin ni kalau tidur lena pun tetap dapat istighfar. Tapi belum tentu akhlak baik. Aku matlamat besar, aku nak minta akhlak yang mulia, bagi imanku lagi cantik dengan akhlak yang baik. Itu sebab tu dia banyak doa akhlak. Jadi tadi ni disebutkan bahawa, ni menunjukkan bahawa kita boleh buat kebajikan. Si anak buat kebajikan untuk ibu bapa, istighfar untuk ibu bapa, buat sampai, kan? Kadang orang kata 3 benda tu je, kan? Selalu kita baca hadis kan, Idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam 3 perkara, semua putus amalan kecuali 3. Tuan-tuan kena faham, yang putus tu bukan putus pahala. Yang putus tu putus amalan. Apa beza? Putus pahala, pahala tak sampai kat dia. Putus amalan, amalan stop, tak payah buat, tapi pahala jalan, pahala sampai. Orang mati kena puasa tak? Amalan tak payah, puasa tak payah. Orang mati kena semayang, tak semayang, tak haji dah. Cuma yang sebelum tu tak buat haji, kena buat haji kan untuk dia, tak payah dah buat, kan? Jadi semayang pun tak payah dah, tapi pahala semayang sampai. Dari mana pahala semayang? Anak semayang, dia yang ajak anak pandai semayang, anak semayang sampai ke dia. Anak tu pula ajar cucu, ajar cicit, ada ke bawah, semua tu masuk akaun saham dia, sampai. Kawan-kawan, mungkin kita pernah ajak kawan-kawan jom pergi masjid, bertaubatlah kau apa semua, dia ikut, jadi orang baik. Amalan dia kerana usaha kita sampai. Kita tak payah beramal, tapi akaun sampai. Contoh pencen lah, kerja tak payah dah, tapi duit masuk pencen, kan? Macam tu umpamanya. Ala kulli hal, bukanlah, kita kena faham, bukan semua kata ulama tak boleh ni, apa ni buat tahlil-tahlil untuk arwah, mana sampai. Dah, yang putus amalan bukan putus pahala. Faham yang tu? Dia tak payah amal, tapi pahala jalan. Bukan putus pahala tak sampai, kan? Tidak. Okey, hadis satunya tadi berkaitan dengan mayat, darajatnya meningkat. Ya, ada hadis lain yang disebutkan Nabi kata umatku ni sangat istimewa, sangat hebat, disayangi oleh Allah. Waktu dia mati, dosa bertimbun bergunung ganang. Dosa, tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak istighfar.
Masuk dalam kubur, malaikat datang bawa hadiah. Hadiah dibungkus dengan perhiasan cantik, wangi, bercahaya. Malaikat bawa mai, fulan ni hadiah untuk engkau. Dari mana? Dia tanya. Daripada fulan. Malaikat sebut. Daripada arwah, daripada anak dia yang masih hidup, daripada isteri dia yang masih hidup, suami masih hidup, kawan jiran sekian. Dia pun gembira, seronok. Sehingga Allah ampun dosa dia yang gunung. Sehingga bangkit di mahsyar nanti, patut dosa bergunung, dah tak ada dosa, yang ada pahala bergunung, daripada kebajikan yang dia tinggal. Jadi mungkin juga kebajikan, contoh masjid surau, dia wakafkan buku ni, Masya Allah, siapa yang wakafkan buku ni, dia meninggal, tuan wakaf ni dah meninggal dah. Orang duk ambil ilmu ni kan, ambil ilmu, jadikan panduan kebaikan, pahala jalan ke dia. Sebab tu saya kuliah-kuliah ni saya anjurkan kepada, tapi kadang tak jalan juga, kita sebutnya suruh buat tapi tak buat juga. Kalau boleh jangan beli buku kuliah, beli milik diri sendiri. Buat balik ke rumah, tutup tak rak tu, 5 tahun duduk situ, tak buka-buka pun kan. Main masjid, alah lupa lah ustaz nak buat buku lah ustaz, tak kat rak ke rumah saya, minggu depan menyentuh juga, sebulan depan menyentuh juga. Tak, lebih baik kita beli wakaf tak zam kat sini, kita tak datang, pahala kita sampai kat kita. Orang buka kuliah, buka buku, tu buku ada, ambil buka, macam tuan-tuan buat, Masya Allah kan. Cari jalan untuk kekalkan kita punya amalan berjalan. Antaranya hadis Nabi lain sebut, innama yalhaqu, antara perkara orang mukmin ni yang boleh amalannya berterusan, pahalanya jalan terus berterusan, tak stop setelah kematiannya, adalah ilmu yang dia amalkan dan dia ajarkan, dia amalkan. Dia amal, dia ajar, dia sebar ilmu tu, ilmu yang bermanfaat. Waladan salihan tarakahu, anak yang saleh sentiasa tinggalkan kebajikan untuk dia, buat kebajikan kat dia. Wa mashafan warathahu, yang kedua, yang ketiga, wakaf mashaf Quran. Quran dan inilah termasuk buku dan sebagainya. Quran pun bagus, sangat bagus, kita dah buat wakaf Quran. Au masjidan banahu, masjid yang dia bina. Yang keempat. Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, rumah ibnu sabil, maksud rumah musafir ni, seperti rumah, ialah rumah orang tua-tua, apalagi kita sekarang ni rumah kebajikan, kan, macam itulah lebih kurangnya, untuk orang gunakan kebajikan. Au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dia alirkan, dia buat sungai, sedekah buat parit, buat sungai supaya banjir ni tak jadilah kan. Jadi benda tu diguna pakai bertahun-tahun, pahala berjalan, dia meninggal dah, insya-Allah. Au sadaqatan akhrajaha min mali, ataupun dia sedekah yang keluar daripada hartanya yang dalam keadaan waktu dia sihat dulu, waktu dia hidup dulu. Sedekah tak ke mana, semua sampai jalan. Yalah qum ba'di mauti, sampai pahalanya setelah kewafatan dia, berkekalan benda ni, antara amalan yang berkekalan. Okey, hadis seterusnya kita 37. Muhammad bin Sirin berkata, adalah kami di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada satu malam, maka beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibunya, dan orang yang memohon ampun bagi keduanya. Abu Hurairah doakan, ya Allah, ampunlah dosa Abu Hurairah, diri dia sendiri, ibunya, dan seluruh orang yang minta ampun untuk Abu Hurairah dan ibu. Maka kata Ibn Sirin anak murid dia, Muhammad bin Sirin, dia kata, kami pun nak dapat doa Abu Hurairah, kami doakan untuk dia orang berdua. Faham tak? Jadi Abu Hurairah doa tadi pada 3 benda, ya Allah, ampun dosa Abu Hurairah, bondanya, dan orang-orang yang doakan untuk Abu Hurairah dan bonda. Kalau kita sekarang doa, ya Allah, ampun dosa Abu Hurairah dan bondanya, kita pun dapat doa Abu Hurairah. Maksud doa dia berapa ribu tahun yang lampau, 1000 tahun yang lalu kan, tetap valid dan sampai pada kita. Seolah Abu Hurairah doa kat kita, ya Allah, ampun dosa kita, pasal kita doakan untuk dia dan ibunya. Boleh jadi amal kan ni? Boleh kita baca lepas sembahyang kita? Silakan, boleh. Ibn Sirin kata, kami pun nak dapat doa Abu Hurairah, kami doa, ya Allah, ampun dosa Abu Hurairah dan bondanya. InsyaAllah. Abu Hurairah tak pernah lupa mak dia, tak pernah lupa mak dia. Daripada mak dia datang tak Islam, dia tetap hormat mak dia. Abu Hurairah adalah contoh sahabat yang paling setia dengan mak. Mak dia maki hamun dia pasal dia
pergi jumpa Nabi Muhammad dan sebagainya. Sebab dia datang daripada Daus. Daus ni Yaman, selatan Mekah, Madinah, selatan Mekah lah. Dia pergi ke Madinah. Dia sempat hidup dengan Nabi 5 tahun ya Abu Hurairah. Itu Nabi wafat. Jadi waktu tu awal-awal sampai Madinah, mak dia tak Islam lagi, tak mau masuk Islam. Mak dia benci, marah. Abu Hurairah, balik je kau jumpa Muhammad. Muhammad ni macam ni, Islam tak betul lah mengarut. Abu Hurairah diam, tak kata apa, tak bantah, tak lawan, diam. Habis. Besoknya ada satu hari mak dia marahlah dengan kuat pada diri dia, dan marah sekali Nabi Muhammad SAW. Sampai saya Abu Hurairah tak boleh tahan, pasal dia sebut Nabi Muhammad. Tak boleh tahan, menangis, dia lari keluar balik. Biasanya dia balik rumah, sebelum masuk pintu tu mak dia sengaja buka sikit pintu supaya nampak Abu Hurairah kelibat dia. Terus dia mulalah pam. Jadi dia menangis tadi, pergi pada Nabi, ya Rasulullah tolonglah, ya Rasulullah doakan aku, ya Rasulullah tolonglah doakan aku. Apa jadi ni kau menangis? Ya Rasulullah, tadi mak aku demikian. Tolonglah doa bagi dia lembut hati, buka hati, terima Islam. Maka Nabi pun angkat tangan, ya Allah, berilah hidayah kepada bonda Abu Hurairah. Senang Nabi doa yang tu je. Nabi Hurairah tenang sikit, sekejap balik tengok. Biasa buka pintu dah mula maki, tapi kali ni pun pintu rapat. Dia macam lain macam ni. Dia pun buka pintu pelan-pelan, tengok mak dia dah ada depan pintu rumah. Jadi tapi mak dia tak macam tu dah, tak maki hamun dah. Baru Nabi doa tadi, rupanya mak dia kata aku nak masuk Islam. Dan lembut hati terus, doa Nabi terus sampai. Masya Allah. Masuk Islam, seronok. Abu Hurairah menangis seronok, datang pada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mak kau lagi marah kuat ke? Tak ya Rasulullah, dah Islam. Itu Abu Hurairah minta, tolonglah doakan aku dan mak aku mencintai seluruh orang mukmin, dan seluruh orang mukmin cinta kepada aku dan mak aku. Aku cinta pada dia orang doa pada kami. Dia orang cinta pada kami. Maka Nabi pun angkat tangan dan doa macam tu. Sampai hari ni kita sebut nama Hurairah dengan penuh perasaan sayang dan ambil ilmu daripada dia. Begitu juga contoh dia berbakti pada maknya, sampai dia doakan, siapa nak dapat doa aku, doakanlah untuk aku, istighfar untuk aku dan mak aku sekali. Dapat doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh jadi amalan kita. Ini tanda anak yang saleh tak pernah lupa mak ayah dia, tetap berbakti pada mereka berdua walaupun setelah meninggal dunia. Hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila telah meninggal seorang hamba, ini hadis tadilah kita baca tadi, maka terputuslah daripadanya amalnya. Apa putus amal? Tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah zakat, tak payah ni dah sebagainya. Katalah dia dulu si ayah ada harta yang kena bayar zakat. Bila dia meninggal, harta banyak tu juga, tapi dibahagikan kepada anak dia 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dah hitung-hitung 4-5 orang tadi tak cukup pun untuk nisab zakat. Contoh nisab zakat 83 gram emas. Nilai tu lebih kurang apa? 6,000, 7,000 ke? Lebih kurang macam tu lah kot, kan? 7,000. Ayah dia kena keluar zakat lah. Simpanan dia 7,000, 8,000. Kalau tak tentulah tu kena tengoklah kadar yang terkini. Tapi bila dah waris, bahagi pada tu, bagi pada ni, yang kau ni dapat 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, dah tak cukup lah kan? Pemilik seorang 2,000 mana cukup zakat? Pemilik ni tak cukup zakat. Jadi zakat tak payah lagi dah. Sebab tuan yang memiliki 7,000 tadi dah meninggal, terputus amalan. Amalan tak payah buat. Tapi anak guna duit 2,000 tu buat kebajikan, sedekah masjid, pahala sampai tak? Sampai. Pahala sampai. Pahala tak putus. Yang putus amalan, tak payah beramal lagi. 3 ni, tapi Nabi kata 3 ni amalan masih ada. Seolah dia kena buat, bukan kena buat. Orang lain buat, seolah macam dia sendiri yang buat. Apa dia? Sadaqatin jariyah. Dia sedekah, sampai sedekah ke mak tafiz. Contohnya, anak-anak hafal Quran, anak tafiz, bukan anak dia pun, kan? Seolah pahala macam dia sendiri. Orang yang kubur tu duk hafal Quran, bangkit nanti di masyarakat, tengoklah bila pula aku hafal Quran. Dia bukan sekali, 1000 kali hafal Quran. Rupanya 1000 tu ni bilangan si anak tafiz tadi, kerana dia yang sponsor buat bangunan ni, contohnya. Itu sedekah yang berjalan, pahala tak stop. Wa ilmin yuntafa',
yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajar orang, orang tu jadi baik, dia beramal, dia sebarkan. Contoh Imam Bukhari dah meninggal tahun bila? Abad kedua, ketiga tu. Dan Imam Bukhari abad ketiga, kita abad yang berapa ni? Abad ke-15 Hijrah. Beza 12 abad. Tapi pahala dia tetap jalan. Kita baca kitab dia, kita beramal, kita semayang kerana ilmu dia. Pahala semayang kita sampai ke dia. Pahala puasa, zakat, haji sampai ke dia sebab kita ambil ilmu dia. Sekarang ni masih berpuasa dia. Kalau bulan puasa, semayang 5 waktu, dia masih semayang, seolah dia masih semayang, tapi dia tak semayang. Perbuatan, pahalanya. Waladin salih, anak salih yang sentiasa mendoakannya. Tu ciri anak salih, mesti doa. Tak ada doa, tak jadi salih. Oi, dia semayang banyak lah, dia puasa banyak lah, zakat banyak lah, tak jadi salih sebab tak pernah doa mak ayah. Ciri doa untuk kedua bapa. Hadis seterusnya daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang lelaki tanya, ya Rasul, inna ummi tufiyat. Ini pun saya dah sebut tadi, sungguh ibuku telah meninggal, walam tusin, dia tak ada wasiat pun harta dia. Zaman awal Islam, wasiat wajib, rukun. Kalau mati tak tinggal wasiat, dosa. Awal Islam. Sebab tak ada lagi harta bahagian faraid ke bahagian harta pusaka. Hukum bahagian tu tak ada lagi. Jadi kata Abdullah bin Umar, dulu kami nak tidur je, kami kena cek dulu harta apa yang baru beli hari ni. Hari ni baru beli pedang kena masuk. Kalau aku mati, pedang ni pada siapa? Baju besi kena bagi siapa? Kuda bagi siapa? Cek, setiap hari kena cek sebelum tidur. Tulis tambah ke kurang ke. Tapi bila turun harta pusaka, ayat tentang faraid, maka Nabi kata tak wajib lagi berwasiat. Siapa nak wasiat silakan, tak wajib lagi. Jadi ibuku telah meninggal tapi tak tinggal wasiat pun. Afayanfa'uha, bolehkah manfaat tak harta dia kalau aku sedekah untuk dia? Anha, sedekah untuk dia. Qala nam, Nabi kata ya, sampai pahala ke dia, buat sedekah untuk dia. Kita dah hurai tadi. Bab birri man kana yasiluhu abuhu. Ada lagi 5 minit lagi. Bab pada menyatakan berbakti pada kawan ayah. Kawan. Ini cerita Abdullah bin Umar, kita dah cerita tadi. Ini hadisnya. Abdullah bin Dinar, anak murid kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Telah lalu seorang Arab Badui, dia cerita ada satu Arab Badui lalu dalam satu perjalanan yang dahulu bapanya kepada Badui ni, bapa orang Badui itu adalah kenalan bagi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kawan rapat. Lalu bertanya Ibnu Umar kepada Badui tersebut, bukankah engkau anak si fulan-fulan-fulan? Kau anak kau ni ke? Badui itu jawab, ya betul, kau anak si fulan tu. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan himarnya, himar apa? Keldai, untuk ditunggang, nah bagi keldai, dan melepaskan serbannya daripada kepalanya, lalu memberikan, buka serbannya, nah bagi. Kira kain mahal lah, kain bagus lah kan? Maka berkatalah sebahagian orang yang bersama Ibnu Umar, dalam riwayat ni sebut serban dengan kedai je, tapi dalam riwayat lain sebut dengan termasuk duit juga dia bagi, duitnya, jubah dia dan sebagainya. Bahkan orang lain komplain lah, kata kalau engkau bagi 2 dirham kat dia pun dah seronok dah, sampai nak bagi keldai, serban kan? Bagi 2 dirham selesai, seronok, happy dah dia. Lalu Ibn Umar mengatakan bahawa telah sabda Nabi SAW, peliharalah akan kasih sayang, yakni orang yang pernah berhubungan dengan ayahmu. Jaga kasih sayang tu, sebab kasih sayang ibu bapa tu adalah warisan untuk anak-anak. Nak ingat tu, kita ingat harta je warisan. Jangan engkau memutuskannya, kerana Allah akan memadam cahayamu. Cahaya, kita ni perlu pada cahaya. Akhirat nanti memang perlu sangat cahaya. Masuk kubur perlu cahaya. Seperti kita di dunia lah, duduk ni padam lampu, tak selesa kita, gelap. Kena ada cahaya. Tu cahaya dunia, tapi cahaya akhirat, cahaya untuk kita selamat daripada azab, dapat selamat. Jadi kalau kau tak jaga kasih sayang mak ayah, cahaya kau terpadam. Cahaya engkau akan dapat di akhirat terpadam, tak ada cahaya. Alhamdulillah. Maka jangan kita buat tak peduli dengan tu. Kalau kita masih ingat, masih kenal, kita pergilah sekali-sekala ziarah, ambil tahu.
Okey, hadis seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya sebaik-baik bakti kepada adalah bakti seorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dikasihi ayahnya. Itu salah satu sebaik-baik bakti kita pada mak ayah yang telah meninggal. Kita berbakti balik kepada kawan-kawan dia, orang yang dia sayang sungguh, orang yang dia hormat, tapi yang hormat dalam bentuk ibadah, kebaikan. Kalau dia hormat dulu, dia kawan rapat sungguh, tapi asyik dia buat benda jahat, maksiat, itu tak payahlah. Kalau kita pergi tah-tah kita kena maki, kena marah dengan dia, tah-tah kita pun terlibat dengan dosa tu, tak payah ya? Yang membawa kepada kebaikan. Jadi kita nak jaga, kena ambil tahu lah, kita kan jangan buat tak tahu. Kita ibu bapa, ayahanda, bonda semua ni, kita kena didik anak kita supaya ikut. Contohnya kadang-kadang kita jumpa member kawan rapat kita yang baik, yang ajak kebaikan, kita tak bawa anak, kita jumpa sendiri je. Kalau boleh baguslah bawa anak-anak sekali kenal, inilah kawan ayah, satu kerja, kuliah sekali, semuanya tempat baik-baik kan, cerita supaya dia ambil tahu, dan cerita juga tentang tanggungjawab mereka menghubung silaturahim dengan kawan-kawan yang kita hormat, sayang dan sebagainya. Sebab tu zaman-zaman dulu para ulama, mereka nak ziarah orang-orang soleh, bawa anak-anak sekali kan, awak semua sekali. Ni kadang-kadang kita pergi sendiri kan, kita jangan bawa anak, pergi bawa anak serabut kan, sehari berlari kita jadi serabut. Tak, bukan, memanglah serabut tu serabut juga, tapi itu pendidikan kita, ilmu yang kita bagi pada anak-anak. Dia orang terdidik. Ziarah kubur, ni kubur mak ni, kubur mak abah ni ayah abah ni, pergi bawa anak-anak sekali kan, didikkan supaya mereka juga akan datang, mereka bawa anak dia pula datang jumpa kita pula, ziarah di kubur ya. Kisah bagaimana satu ketika, kita berhenti kat sini, satu kisah terakhir tak nak sebut. Bagaimana salah seorang, iaitu Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia ni asal Yahudi lah, tapi dia masuk Islam. Yahudi pertama masuk Islam, syahadah depan Nabi. Nabi tukar nama dia daripada Hisin bin Salam kepada Abdullah bin Salam. Maka zaman dia dah tua dah, dah berumur, jalan pun tak boleh dah, bertongkat kena papah jalan, masuklah Masjid Nabawi. Dia ternampak ada seorang anak muda duduk kat tiang Masjid Nabawi, anak muda tu, tapi dia tak tegur apalah. Dia masuk, duduk sembahyang, ibadah selesai semua, nak keluar. Dia nak keluar, lalu budak muda tu pun tak tegur dia, dia pun tak tegur budak tu pada awalnya. Sampai kat pintu, dia rasa ragu-ragu, dia patah balik masuk, jumpa budak muda tu. Dia tanya, engkau anak Osman ke? Nama apa dia? Sahabat Nabi tu. Apa ni? Anak Sayyidina Osman bin Affan. Dia bukan sahabat Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Lahirnya setelah wafat Nabi. Anak pada Sayyidina Osman bin Affan. Jadi engkau anak Osman ke? Ya. Itu dia tegur, kalau boleh engkau hubunglah silaturahim ibu bapa engkau, kasih sayang ibu bapa engkau. Aku adalah orang yang rapat dengan ayah engkau. Maksud zaman Sayyidina Osman kena bunuh syahid, antara pengawal bodyguard Sayyidina Osman yang jaga adalah Abdullah bin Salam. Maksud orang yang setia dengan Sayyidina Osman. Tapi anak Sayyidina Osman tak kenal kan, maka dia perkenalkan, jangan lain kali kalau kau kenal kawan-kawan ayah engkau, jangan buat tak peduli. Tegur, bagi salam, hormat pada mereka, jaga hubungan kasih sayang ibu bapa. Nanti kalau kau tak jaga yang ni, sedangkan kau kenal, kau tahu itu kawan, itu rapat dengan ayah, buat tak tahu, maka Allah padam cahaya wajah engkau. Wallahu alam, mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita apa yang kita baca tadi berkaitan dengan cara kita berbakti pada ibu bapa yang telah meninggal dunia. 4 cara tersebut boleh semak balik pada hadis tersebut, dan diangkat darajat dengan istighfar si anak. Maka kita lah kena prepare anak-anak kita biar dia pandai beristighfar untuk kita, doakan untuk kita. Caranya kita doa untuk mak ayah kita. Itu yang Nabi sebut, kalau kau berbakti pada mak ayah, Allah akan ganti balik. Anak datang tunai balik bakti pada engkau. Kita tak jaga yang atas, bawah pun akan lagi hancur kan. Sebenarnya 3 perkara tadi, inqata' amalu, terpotong amalan, dan kisah seorang anak yang mak dia meninggal dunia, Nabi suruh sedekah, teruskan buat kebajikan. Dan kisah Abdullah bin Umar bertemu dengan anak kepada kawan ayah dia, dia tetap berbakti. Dan itulah yang disebut sebaik-baik cara kita berbakti pada mak ayah adalah dengan kita berhubung balik silaturahim dengan orang yang mak ayah kita sangat sayang. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم انفعني ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في هذا اليوم، بارك لنا في جمعنا هذا، وبارك لنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.